Jadi hati kita nak sejahtera, dia kena bebas daripada 6 perkara. Nak selamatkan hati ni daripada 6 perkara. Yang pertama, yang paling bahaya sekali, virus yang cukup berbahaya. Ini kita sibuk dengan apa ni, virus corona ni lah. Virus corona ni mari, mula-mula corona, delta, ni mazhab terakhir, apa nama? Mikron. Orang tak boleh pergi umrah sebentar baru ni. Maknanya lepas ni mari hot lain pula. Tapi virus yang paling bahaya sekali bagi kita manusia ni, iaitulah syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini. Oi, dia kata, Ustaz, kami ni belajar akidah lama dah ni. Tak akallah nak pergi buat benda syirik. Tak akallah nak pergi buat benda menyalahi syariat. Tak akallah nak pergi sembah berhala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena sedar bahawa syirik itu bukan hanya sembah berhala itu saja. Percaya kepada dewa-dewa, percaya kepada benda-benda yang ada kuasa lain daripada kuasa Allah, yang benda-benda gaib ni, itu pun termasuk dalam benda itu. Percaya kepada dukun-dukun, bomo-bomo yang duk mengaku tahu benda gaib, itu juga berbahaya kepada akidah. Jadi banyak benda-benda yang berbahaya. Dalam kitab yang dikeluar oleh Perdana Menteri Malaysia, tuan-tuan jaga dengar kitab Perdana Menteri ni. Apa nama kitab? Mestikah hadis? Tak ada orang lain jawab. Baik. Mestikah hadis? Sebab apa anak kata kitab Perdana Menteri? Sebab mukaddimah dia ditandatangani oleh Yang Amat Muhammad Perdana Menteri Malaysia. Tengok, kasih tengok. Jilid yang pertama dalam bab akidah. Di akhir bab kewajipan menjaga akidah tauhid, dia telah menyenaraikan kepada kita 3 perkara yang merosakkan akidah. Perkataan, perbuatan dan i'tiqad. Tuan-tuan ambil buku kitab ni, ulang kajilah virus-virus yang boleh menyebabkan orang ni kafir. Na'udzubillah. Ini bukan soal kafir mengkafir, ini soalnya perbuatan boleh menjadi kafir. Kita kena sedar situ. Perbuatan itu boleh membawa kepada kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kitab Mestikah Hadis, saya tak ingat muka surat, tapi bab akhir dia kata apa? Contohnya kita sudah makan, kita belajar sunnah Nabi, jilat jari tu supaya tak apa ni sebelum kita basuh tangan. Apa main jilat macam kucing ni? Dalam kitab tu kata, kalau dia menghina sunnah Nabi, dia kena mengucap semula. Nampak kecil? Main-main lah. Sebab itulah kita kata, kadang-kadang kita ni suka buat analogi, perbandingan. Analogi pun kalaulah zahir dia dapat menghina Nabi, jangan buat. Itu perbuatan yang memberi kesan kepada kita. Baik. Yang kedua, penyakit yang kedua, al-jahlu. Hati kita mesti selamat daripada sifat kejahilan, tidak tahu hukum dan hakam yang wajib kita kena tahu. Dia panggil hukum hakam yang wajib kita kena tahu. Dalam bahasa mudahnya, dia panggil ilmu fardu ain. Ilmu apa? Ilmu fardu ain. Jadi sekarang ni ilmu fardu ain bahaya. Kalau cakap, kita nak buat kelas masjid kita ni, pengurusi buat panggil orang buat majlis, anjur majlis fardu ain. Agak-agak siapa dia yang mari belajar? Orang tua ke budak-budak? Budak-budak yang mari. Orang tua tak mari. Sebab dia kata kelas fardu ain itu kelas budak. Kan kita kan hari apa? Awal minggu tidak anak belajar kelas fardu ain, kelas kafar. Jadi dia ingat fardu ain ni mengaji budak-budak lah. Ilmu fardu ain, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang. Itu mana ilmu fardu ain. Kita kena tahu tentang Allah, tentang Rasul, tentang Quran. Ini soalan-soalan yang akan dipersoalkan di alam kubur, yang dinisbahkan kepada soalan bocor tu. Bocor tak bocor pun boleh jawab, tak boleh jawab, kita wallahu alam. Allah Taala yang boleh memberi kuasa. Maka kejahilan tentang perkara yang wajib ini besar. Yang ketiga, salimu minal kibir. Mesti kita bebaskan hati kita daripada sifat takabur. Sikap takabur ni kadang-kadang tidaklah payah sangat. Kita tengok orang, kita pelekehkan orang. Kita tengok walaupun benda ni baik, tapi kita rasa
Aku pandai pada dia lagi. Nabi definisikan takabur batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak yang benar, menghina orang. Itu dipanggil takabur. Takabur ni tak nanti cakap pinggir apa. Orang cakap benda betul kita reject main-main ya. Nah, siapa awak sedangkan kita dia tu cakap benda yang baik. Maka itu takabur. Yang keempat mesti bebas daripada ghaflah. Ghaflah ni sifat lupa. Lupa kepada Allah, lupa kepada segala benda yang baik, itu ghaflah. Yang jadi masalah kepada kita hari ini, kita lupa kepada kebaikan, tapi kita payah lupa benda yang tak baik. Kadang-kadang orang ni baik dengan kita, 20 tahun dia tu, jumpa belanja makan. Kan? Bagi tu bagi ni. 20 tahun dia punya belanja. Sekali dia buat tak salah dengan kita, itu yang dia duduk canang tu. Nah, habis Facebook, habis grup masuklah ke Allah dia ni tak sampai hati dia buat aku macam ni. Sekali dia salah. 20 tahun dia buat baik, awak tak pernah canang. Itu dia panggil manusia ni mudah lupa kepada Allah, lupa kepada kebaikan orang, lupa segala benda, dan lupa juga dia berjanji dengan orang. Itu masalah lagi. Nah, orang berjanji mudah. Lepas tu lupa. Tapi lebih lagi waktu nak bayar hutang. Yang kelima, bebaskan hati kita daripada cintakan dunia. Sebab cinta dunia tu banyak benda yang akan dia pergi. Punca orang berkelahi atas ni sikit apa. Punca berlaku rasuah. Berlaku pecah amanah. Berlaku macam-macam penipuan. Puncanya mari mana? Mari daripada hubbud dunia. Sebab nak kedudukan dunia, nak pangkat, nak target itu ni. Maka di situlah hilangnya segala pertimbangan. Yang keenam, bebaskan diri kita daripada sayyi'il akhlak, daripada akhlak yang buruk. Daripada akhlak yang buruk. Maka di situlah daripada 6 perkara yang bahaya tadi, kita kena pasangkan dalam hati kita. Dalam bahasa mengaji tasawuf, dia panggil bahasa dia panggil at-takhalli wat-tahalli. Tulis at-takhalli wat-tahalli. Mula-mula kita kena kosongkan, baru kita isi balik. Mana buang dulu sifat-sifat yang buruk, barulah kita masuk balik hati kita ni, install balik kata budak-budak sekarang ni, masuk iman, ihsan, taqwa, tawakal, sifat khauf, ar-raja, dan segala-segala sifat yang baik-baik. Maka di situlah barulah hati kita tu jadi hati yang baik, hati yang benar, hati yang ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, itu dia panggil pintu-pintu penyakit, punca-punca yang dapat kita lihat. Kata orang tidak adil kalau setakat tahu penyakit tak bagi ubat. Orang pergi hospital susah payah kita ambil darah lagi, kan? Musim COVID ni korek hidung lagi dah. Allahu Akbar. Apa lagi ambil sampel tu, sampel ni, macam-macam ambil. Tujuannya apa? Tujuannya nak bagi penawar, nak bagi ubat.